warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana wa rasulina al-mustafa sirina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summal hamdulillah wa syukrillah. Seperti biasa, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kita kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala di atas keseluruhan nikmat-nikmat Allah yang menjadi tanggungjawab kita untuk mengucapkan kesyukuran tersebut. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya bersyukur itu untuk kita. Allah sebut kan dalam surah Luqmanul Hakim, sewaktu Luqman berwasiat kepadanya. Jadi syukur itu untuk kita, di nafsi. Kalau kita tak bersyukur, mana kafara, maknanya tak bersyukur dengan arti mana kita kufur nikmat Allah, bukan kufur akidah. Kufur nikmat, tak bersyukur tu makna kufur nikmat. Kata Allah, fa innallaha ghani. Allah itu maha kaya, dia tak perlu kita pun pada hakikatnya. Jadi syukur itu untuk kita. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda yang kita sebutkan sebagai at-tahirin dan juga tayyibin. Begitu juga lah para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in dan seterusnya lah, mereka yang berdakwah kepada agama Allah, sehinggalah dengan asbab mereka, langsung tak langsung, kita dapat hidayah ataupun diberi memeluk ataupun menerima agama mulia Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau tak ada kerja-kerja dai pendakwah ni, wallahu alam, kita pun tak tahu. Sebab itulah kita kena faham, kalau kita baca sejarah, sewaktu Nabi kita Muhammad SAW berkhutbah yang kita panggil khutbah al-wada', selesai daripada menunaikan ibadah haji wada', hajatul wada', haji terakhir Rasulullah SAW, Rasulullah kan berkhutbah kan, yang ramai di antara kita letak dekat Masjid Surau tu kan. Kita panggil khutbah terakhir Nabi SAW, khutbah wada', perpisahan. Diriwayatkan bahawa sewaktu baginda berkhutbah terakhir itu dan selepas selesai menunaikan ibadah haji, para muslimin waktu itu dianggarkan berjumlah sekitar 124,000 keseluruhannya. Sahabatlah, sebab syarat sahabat ialah pertama beriman dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tapi cerita berjumpa dengan Rasulullah SAW ni akhir-akhir ni jadi masalah juga. Orang jumpa dalam mimpi, puan-puan.
Payah saya nak cerita. Jadi isu ni kadang-kadang mengelirukan masalah besar kita. Tak apa, nanti kalau nak cerita lain, nanti cerita lain kali. Bab tu agak complicated sikit. Tapi ada isunya, dia panggil yaqazah. Dalam keadaan sedar, dia dikatakan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni luar biasa. Ceritanya, tak apalah. Hakikatnya kita kembali pada cerita. Sekitar 120,000 itu adalah kita istilahkan mereka sahabat atau sahabiah lah, wanita dan juga lelaki kan. Jumpa dengan Nabi, tengok Nabi, beriman dengan Nabi, itu memang sahabat. Ni. Kalau kita perhatikan daripada jumlah itu, dianggarkan tidak sampai 3,000, 2,000 lebih sahaja makam atau perkuburan mereka berada di Mekah dan Madinah, dua tempat suci asal. Hanya beberapa bilangan yang tak ramai. Kubur atau pemakaman mereka berada di kedua-dua tanah suci tersebut. Yang selebihnya bertaburan di semenanjung tanah Arab, kita panggil Jazirah. Begitu juga di kita panggil Timur Tengah ataupun Syarqul Awsat. Sama ada kita nak sebut Timur Tengah itu merujuk kepada siapa? Basrah, Kufah, Baghdad, Damsyik, dan macam-macam lagi lah. Sebab itu saya pernah sebutkan sewaktu pernah juga melawat ke Yarmouk, kan, saya menziarahi tidak kurang dari 10 kubur sahabat Nabi berada di sana. Sebahagian besarnya meninggal kerana ta'un. Itu cerita pasal wabak ta'un, dan juga ada hubungan sama seperti penyakit COVID yang kita hadapi, dan hujah hadis itulah yang digunakan untuk kita berwaspada, jaga dengan kaedah sekarang. Itu. Jadi saya nak sebutkan bahawa kalaulah daripada jumlah tu kita buat andaian pakat duduk Mekah dengan Madinah, tak pergi mana. Mana kebanyakannya waktu itu adalah di area Mekah dengan Madinah, kan. Rasulullah wafat, Islam masih lagi belum berkembang keluar. Kena tahu, Islam berkembang selepas itu. Sama ada bermula pada zaman Abu Bakar, tak berapa lagi. Yang kuatnya selepas zaman Sayyidina Umarul Khattab, barulah sampai keluar luar-luar. Walaupun ada, tapi bukaan dia panggil, pembukaan kota berlaku. Pada tu makin luar lah. Jadi kalau kita buat andaian, semuanya pakat duduk di Mekah dengan Madinah je, tak keluar berdakwah, tak ke mana jawab kan? Tak ke mana lah. Tetapi kita tahu sebahagian besarnya keluar merata-rata. Itu yang alhamdulillah Islam tersebar dan sampai jugalah ke wilayah kita. Itu contohnya, kalau para jamaah nanti kita akan baca seorang sahabat yang dikatakan sahabat yang terakhir, usianya panjang, namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas ni, dia ibu dia nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, sewaktu Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka ibunya Ummu Sulaim datang berjumpa Rasulullah SAW, menyerahkan Anas kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, ya Rasulullah, engkau tolong doa dan jaga ataupun didiklah bahasanya anak aku, Anas. Anas tu waktu itu dikatakan berumur 10 tahun. Jadi kemudian Rasulullah wafat, Anas berumur 20 tahun sekitar. Sebab Rasulullah SAW berada di mana 10 tahun kan. Kemudian Rasulullah wafat. Anas kemudian daripada umur 10 tahun berumur 20 tahun. Di antara doa yang Rasulullah pernah berdoa kepada Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik di antara orang yang banyak riwayat hadis. Dikatakan 2,000 lebih hadis yang dia riwayatkan. Nanti kita akan baca hadis belakang ni, yang diriwayatkan oleh Anas, banyak juga riwayat 2,000 lebih hadis. Di antara doa Rasulullah SAW kepada Anas, dia kata,
ialah Anas akan panjang umur. Maknanya betul Anas kemudian panjang umur. Anas bin Malik meninggal di Basrah pada umur 98 tahun kemudian. Mana 70 tahun kemudian. Lebih 78 tahun kemudian. Sebab umurnya waktu itu dikatakan 98 tahun. Dia 20 tahun masa Rasulullah wafat, dia hidup sampai lagi 78 tahun. Dan banyak riwayat mengatakan ia adalah sahabat terakhir meninggal dunia atau wafat, antara sahabat-sahabat yang terakhir. Dikatakan sahabat terakhir. Lambung kan 78 tahun kemudian. Anas. Kemudian Anas juga Rasulullah doa mempunyai harta ataupun mempunyai kekayaan juga. Anas juga didoakan oleh Rasulullah mempunyai anak yang ramai. Dan diriwayatkan bahawa Anas mempunyai anak lebih daripada 100 orang. Masya Allah Akbar. Kita pun ada 5 orang pun rasa pening. Maaf ibu-ibu, pasti nak dapat 100 orang anak, bukan 1 ibu lah kot. Pasti mempunyai ibu yang ramai jugalah untuk dapat anak lebih daripada 100 orang. Dengan usia yang panjang tu lah. Ya. Dia dapat 100 orang. Dan di antara doa juga Rasulullah doakan dia masuk syurga. Alhamdulillah. Itu nak ceritanya, asalnya nak cerita tentang keluar ni berdakwah. Sebab itulah kubur sahabat merata-rata, bukan setakat di tempat asalnya. Kalau tidak, takkanlah Islam. Saya kalau pernah dengar cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat, kuburnya berada di China kan. Pernah dengar ceritanya kan? Makamnya berada di China. Nak cerita dia keluar berdakwah sampai ke China. Begitu juga lah yang ke sebelah-sebelah, dekat-dekat dengan Turki sana. Itu adalah tempat yang jadi dakwah tersebar sampailah ke seluruh pelosok, orang kata tanah-tanah yang Rasulullah orang kata doakan dan para sahabat pergilah kan itu. Okey, alhamdulillah, tak apalah, itu untuk peringatan supaya kita jangan abaikan dakwah ini juga. Kadang-kadang sebahagian pada kita kata alah tak apalah kan, buat amal untuk diri kita je lah kan. Sebenarnya belum sempurna setakat untuk kita tanpa kita menyampaikan. Sebab itulah kita duk baca hadis-hadis, sampaikan balighu anni walau ayat kan, sampaikanlah daripada aku walaupun 1 ayat. Tahu sikit sampai sikit, tahu banyak sampai banyak kan. Tak apalah, masing-masing ada peranan dan tugas masing-masing. Dan dalam bab ni saya boleh katakan, boleh pujilah yang agak agresif sikit, yang pergi merata cuba sampaikan adalah jamaah tabligh. Walaupun mungkin ada yang kata banyak sampai kepada sesama Islam ya. Tak apalah, tapi ada jugalah kan untuk non muslim, tolong sampaikan. Dan kita tahu bila kita berdakwah kepada non muslim ni, sebenarnya dakwah yang lebih penting selain daripada kita duk bercakap dengan dakwah, dengan dipanggil dakwah bil hal, dakwah secara akhlak, sifat, perangai, tindakan, perilaku. Kan dia tengok kan, perhati, dia akan nampak mana kelebihan kebaikan. InsyaAllah dengan cara itu menarik mereka untuk menerima Islam. Alhamdulillah. Okey. Sebab kita pun bercakap tentang hadis yang ke-8 ni, kita masih berbicara tentang apa yang menyelamatkan seseorang daripada kita panggil hukuman ataupun tindakan Islam. Kita dah baca ayat atau hadis Nabi SAW, perkara yang mana terpelihara darah dan harta mereka. Darah dan harta mereka terpelihara melainkan dengan hak Islam. Jadi perbincangan tentang kedudukan ini berselisih di antara ulama. Tapi yang pertama pastinya merujuk kepada syahadah lah. Pokoknya pasti syahadah dahulu. Kalau kita baca 2 kalimah syahadah, pada prinsipnya memelihara kehormatan darah dan harta benda kita daripada
dicerobohi oleh ataupun diambil tindakan oleh Islam ataupun pemerintahan Islam. Jadi hadis ni dengan jelas dan cukup orang kata sebut bahawa dengan kalimah syahadah terpelihara keselamatan darah dan harta benda daripada tindakan Islam. Okey. Namun terdapat juga kalau kita nak cerita berkait dengan perbezaan pandangan berhubung dengan solat dan zakat. Ini berselisih. Saya tak nafikan berlaku. Yang pokok memang melibatkan syahadah. Lepas syahadah, apakah orang tak solat boleh diambil tindakan hukum? Erti kata perangi dan bunuh ke? Begitu juga orang tak keluar zakat, boleh ke tidak? Jadi pendetailan kepada perkara itu ada perselisihan di antara ulama. Sebab mungkin para jemaah perasan satu cerita yang cukup kita maklum secara biasa, kes yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadislah, dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebaik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, memang ada satu peristiwa yang berlaku dipanggil gerakan riddah dan juga enggan membayar zakat. Satu riddah, satu enggan membayar zakat. Yang enggan membayar zakat ini memang ada perselisihan macam mana nak ambil tindakan, kan? Pada waktu itu Sayyidina Umar berpandangan kita tak boleh perangi dia sebab dia mengucap syahadah, cuma tak bayar zakat. Contohnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar guna kaedah lain dengan mengatakan bahawa boleh diambil tindakan sebab dia tak menunaikan hak harta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis, saya tidak nak panjang sangatlah bincang tu. Kalau nak baca memang ada dibawa lah. Orang kata perbincangan ulama berkait dengan perkara ni. Jadi dia ada perbezaan berhubung dengan perkara ini. Jadi itu kita kena faham berlaku perselisihan dalam menentukan berhubung dengan perkara tadilah. Okay. Cuma sebagaimana yang kita baca daripada keterangan hadis yang disebutkannya, kita ketahui bahawa Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya untuk menerima Islam dengan mengucap kedua kalimah syahadah saja. Katakanlah ada orang datang dan kata saya nak memeluk Islam dengan mengucap syahadah, taklah Nabi kata tolak ataupun nafikan kehendak orang tersebut, kan? Dan selepas itu kita tengok seolah-olahnya baginda Nabi SAW tetap menganggapnya sebagai Muslim yang terpelihara darah dan harta bendanya, contohnya dengan syarat yang asah syahadah itu saja cukup pada peringkat awal, kan? Ini dikuatkanlah dengan hadis-hadis yang menyebutkan yang mana hadis itu dikatakan tidak menyebut sembahyang dan menunaikan zakat sebagai syarat nak selamat tu. Namun memang ada pandangan yang mengatakan bahawa kalau tak solat ada juga boleh diisytiharkan perang. Ada. Cuma yang ulama tafsir lah macam mananya tu. Kita tak tahu benda tu berlaku, kan? Kalau dia enggankan apa, kan, dan sebagainya. Memang ada pandangan berhubung dengan perkara tersebut, tentang meninggalkan solat itu sendiri dari sudut hukum. Contohnya kalau kita nak baca dalam kitab kita ni pun ada. Saya ambil belakang dulu, yang belakang dah halaman 164 kalau ada. Di antara ulama ada yang telah mengambil dalil dari hadis tersebut dan hadis-hadis lain yang tidak disebutkan di sini untuk mewajibkan dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ada. Jadi sebenarnya kita ni Allahu Akbar, cerita bab sembahyang ni memang berat sebenarnya. Kita tahu semua, tapi iyalah ramai orang tak beri perhatian. Kita sendiri kadang-kadang sebagai ibu bapa berlembut dengan anak-anak
yang tak solat. Tak patut berlaku sebenarnya. Kita boleh berlembut dengan benda lain, tapi dengan solat itu keistimewaan mak ayah zaman dahulu lah. Kita kena tabik lah kan. Dia bab lain tak apa, tak buat kerja, tak pergi ladang ke, tak pergi kebun ke, dia boleh lagi tak pergi jaga lembu ke, boleh tahan. Tak semayang atau tak pergi ngaji Quran, dia tak boleh berlembut. Dia memang pukul dan rotan. Tapi sekarang ni lah, dunia sekarang ni, rotan anak pun masalah kita nanti. Tiba-tiba masuk penjara, kita sedang air bulan. Dunia sekarang ni, dia ukuran barak punya. Tak boleh. Nyari report kena, kita sidak-sidak air bulan. Kalau tak betul-betul, kena cara. Susah kan. Lebih-lebih lagi kalau kita berada di negara-negara barat lah, dalam kes orang Melayu kita yang berada di sebelah sana kan, di Eropah dulu kan ada kesnya. Kena penjara mak ayah dia main. Ngajar ngaji ke tak, suruh anak solat pukul sikit, pukul tangan ke, pukul apa pun tak boleh. Sebab dunia dia. Tapi dulu ibu bapa kita ajar macam itulah. Sehinggalah kita, walaupun mungkin kita pada peringkat itu kita buat kerana takut, betul, tak apalah. Memang kita pun tak sedar, tak faham, tak erti pun apa makna dan juga dia punya tanggungjawab ke, taklif ke kan. Tapi dia suruh solat. Murru auladakum bis solah bisab'in kan. Perintah suruh anak kamu solat apabila saja mencecah umur 7. Wadribu. Ni parah dia jawab. Boleh pukul. Ada pukul bunyi semacam boleh pukul kalau dah sampai 10 tahun. Pukul mengajar lah, kita tahu pun bukan takkanlah kalau kita pukul anak kerana nak menyakitkan dia, tu pasti tak betul kan. Kita pukul kalau perlu pukul pun setelah kita nasihat, tunjuk, minta berbaik-baik bagi. Dah tak dengar juga, pukul sebagai mengajar. Jadi ni cerita hukum ni. Sebab itulah ada hadis-hadis yang menyatakan secara jelas al-farqu bainar rajul wal muslim tarkus solah. Beza antara seorang lelaki muslim dengan kafir itu adalah tinggal solat. Kalau kita baca pun ngilu dengannya kan. Oh takut. Memang kalau nak ambil yang saya sebutkan, pendekatan ataupun pemahaman yang khas ataupun jelas tentang hukumnya itu. Jadi yang meninggal solat dengan sengaja, dalam hubungan ini patut pula ditambah lagi sedikit keterangan, iaitu menurut pendapat Imam Syafi'i dan Malik bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja wajib dihukum bunuh sebagai hukuman dan tidak boleh dikufurkan. Tengok berat kan? Tak ada sebenarnya ringan-ringan. Kita yang beringan-ringannya sebab kita tengok secara mudah kan? Sebab kenapa kita pandang ringan? Sebab kita anggap dosa tu kecil. Tak? Kita anggap dosa kecil. Bagi orang yang faham lain. Dosa bagi setengah orang tu kan dah biasa buat dosa. Selalu hadis sebut dosa tu ibarat macam seekor lalat hingga atas muka hidung kita pukul dia lari. Itu dosa. Bagi orang yang faham, dosa itu ibarat gunung besar yang orang kata nak runtuh menimpa kita. Pernah dengar hadis tu kan? Maknanya dosa tu ibarat satu gunung atau bukit yang akan runtuh menimpa kita, menyebabkan kita matilah. Oh takutlah. Tapi kalau kita beringan-ringan, dosa macam tadi, lalak ataupun benda, sehingga kita pun halau pergi dosa kita berat. Tapi itulah hakikatnya hari ini kat manusia yang agak bermudah-mudahan. Sebab itulah anak-anak pun tak solat biasa, pakat duk biasa semua. Orang panggil apa? Normalisasi. Normalisasi tak sembahyang. Allahu Akbar. Masya Allah Akbar. Masyarakat biasa. Dan akan jadi normal lah. Makin normal tak sembahyang, makin ramai orang tak sembahyang, makin ramai
Normalisasi kita yang menormalkan. Jadi sebagai hukuman tidak, orang kata, manakala Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja wajib dibunuh kerana kekufurannya. Tu tengok secara lain, tengok kufurnya. Beza tu kan. Tengok cara pendekatan. Maka berlakulah atasnya hukum orang murtad. Tinggal sembahyang. Tadilah hadis saya baca. Sedang Abu Hanifah pula, ni agak lembut sikit, Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa orang yang meninggalkannya dengan sengaja kerana malas atau memandang ringan tidak boleh dikufurkan dan tidak wajib dijatuh hukuman bunuh atau keringan. Dalam banyak-banyak. Tak boleh. Maknanya lembut sikit kan. Tinggal dengan sengaja, malas lah senang cerita kan. Tidak dikufurkan, tidak wajib dijalani hukum bunuh, hanya wajib dipenjarakan hingga ia kembali mengerjakan. Tapi paling tidak pun kena penjara. Berat juga. Paling kuat. Inilah gambaran solat itu berat. Sebab itulah Quran pun sebut inna salata kanat lakabirah, kan? Berat. Kabirah besar tu artinya berat. Jadi faham-fahamlah. Jadi kita ambil lah pengajaran tu. Jadi kembali kepada apa yang saya baca tadi. Nampak perbezaan dalam menentukan nak selamat ataupun tidak darah ataupun harta mereka tersebut. Tapi yang umumnya kalau kita baca hadis-hadis yang saya baca yang disebutkan di sini lebih kepada umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqiha. Wa hisabu 'ala Allah. Ini hak kita duk baca ni lah. Maknanya aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Siapa yang menyebutnya nescaya terpelihara harta benda dan darahnya daripada seranganku kecuali kerana hak darah harta benda itu di dalam Islam lah, kerana bunuh orang balik, walaupun dalam Islam dia bunuh orang qisas, lain cerita lah, itu hak perhitungannya terserah kepada Allah. Banyak lagi hadis-hadis lain riwayat Muslim tersebut bahawa sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dengan beriman kepadaku dan kepada ajaran yang kubawa. Ataupun dalam Sahih Muslim diriwayat daripada Abu Malik Al-Ashja'i daripada bapanya menyatakan dengan lafaz sami itu Rasulullah SAW man qala la ilaha illallah, sama juga saya baca terjemahannya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, serta menolak apa yang disembah selainnya, mana syirik lah. Allah mengharamkan darahnya dan hartanya dari diceroboh. Perhitungan seterusnya serah kepada Allah. Jadi kalau kita tengok Rasulullah SAW juga menolak dengan keras tindakan membunuh orang yang telah mengucap kalimah syahadah. Ini hak kita utama saya sebutkan tadi. Seperti mana yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid dalam satu peperangan. Ada kisah Usamah itu. Jadi hadis-hadis di atas dan beberapa hadis yang lain cuba menyatakan bahawa darah dan harta benda hanya terpelihara apabila seorang itu mengucap dua kalimah syahadah. Itu yang pokok. Di samping itu dia hendaklah mengerjakan sembahyang dan menunaikan zakat. Ini dua benda yang juga yang akan jadi perselisihan dalam menentukan saya sebutkan tadi. Solat dan zakat. Apakah boleh ambil tindakan seperti yang dah pernah berlaku. Sebab diriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari daripada Anas bin Malik. Di antara hadis saya sebutkan Anas bin Malik dikatakan meriwayatkan 2000 lebih hadis tu. Saya sebutkan hadis. Anas bin Malik ada umirtu an uqatilan nas, saya tak baca hadis seterusnya, saya baca jemaahnya saja untuk cepat sikit. Aku diperintahkan memerangi kaum musyrikin sehingga mereka mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Maha Esanya, tiada sekutu baginya, dan bahawa Nabi Muhammad SAW hamba dan pesuruhnya. Apabila mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah, dan bersembahyang seperti sembahyang kita, menghadap kiblat sama seperti kita, serta makan sembelihan kita, maka sungguhnya haramlah di atas kita darah dan harta bendanya kecuali kerana hak. Biasalah kerana hak itu adalah
hukuman berkait dengan tindakan tak betul kita buat. Dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal pun meriwayatkan hadis Muaz bin Jabal daripada Nabi SAW yang hampir sama juga. Sesungguhnya aku diperintahkan memerangi manusia musyrik sehingga mereka mengucap bahawa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahawa Nabi Muhammad Rasulullah, dan mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan semuanya, terpeliharalah darah dan harta mereka kecuali kerana haknya. Darah harta itulah perhitungan mereka seterusnya terpulanglah kepada Allah. Okay? Kalau kita tengok, walaupun pada zahirnya seolah-olah ada pertentangan pada hadis-hadis yang disebutkan. Ada hadis sebut soal syahadah saja, dan juga ada hadis tambah lagi dengan sembahyang dan zakat. Seolah macam itulah ada dua di sini ya. Namun hakikatnya tidak berselisih ataupun tidaklah bertentangan, kerana masing-masing mempunyai pengertian yang berbeza mengikut keadaan dan suasana yang tertentu. Kan? Contohnya lah saya sebutkan tadi berkait dengan zakat. Tak bayar zakat memang satu dosa yang besar, kita tahu, rukun ya. Namun mengambil tindakan beramai-ramai engkar bayar zakat secara berjamaah yang menggambar kepenentangan pemerintahan Islam, memang kena serang. Kalau dia seorang-seorang senyap-senyap dia tak bayar zakat, kan? Itu lain ceritanya. Sebab dia nampak dia suasana tu berbeza. Katakanlah memang ramai di antara kita pun kadang-kadang ada rezeki tak bayar zakat, bukan ada tak? Dalam konteks kita pun ramai kan? Ya, alhamdulillah yang bayar tu kan. Senyap tak bayar zakat dia, duit dalam bank banyak. Senyap tak bayar zakat. Ya. Tentulah dosa. Tapi tak ada kerajaan pergi tangkap dia, bunuh kan. Tapi kalau dia mempromosi dan juga membuat satu gerakan yang kita anggap sebagai pandangan pahaman, menggalakkan macam kes golongan enggan bayar zakat tu, itu memang kena bunuh lah, kena serang, kerana ia membabitkan keselamatan dan juga kepentingan negara. Contohnya begitulah juga saya tengok kes begini, supaya kita faham dia punya situasi, suasananya. Biasanya kalau jelah dalam konteks negara kita mungkin lain, sebab kita bukan negara Islam yang sepenuhnya kan. Jadi adalah masalah-masalah lain yang melibatkan perundangan. Tapi itu hadis-hadis yang menyatakan cukup dengan 2 kalimah syahadat bagi menjamin keselamatan darah dan harta benda, hanya memperakukan seorang itu sebagai Muslim, tetapi tidak memperakukan keselamatannya, kata ulama. Dia memperakukan dia cukup sebagai Muslim dengan syahadah, tapi keselamatannya belum selamat. Okay. Akan tetapi apabila dia mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat, maka barulah dia mendapat hak perlindungan yang sama seperti orang Islam yang lain. Jika 2 kalimah syahadat mereka itu tidak disertakan dengan sembahyang dan zakat, maka dah diberi amaran. Kalau syahadah dia tak diikuti dengan sembahyang dan zakat, tak buatlah, maka dah diberi amaran perang dan kemudian diperangi sehingga mereka bertaubat serta mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Itu sepatutnya begitulah, beri amaran supaya dia bertaubat kembali melaksanakan. Ini sesuai dengan ayat-ayat Allah. Banyaklah ayat-ayat Allah yang disebutkan di sinilah untuk kita. Jadi dalam ni juga ada cerita tentang perdebatan antara Abu Bakar dan Umar berhubung dengan golongan tak nak bayar zakat pada zaman awal saya sebutkan tadilah. Itu pun kita boleh tengok juga. Jadi saya nak sambung sebelum saya berhenti sikit. Hukum mereka yang menolak rukun-rukun Islam. Sikit sebelum kita berhenti. Hukum bagi mereka yang enggan melaksanakan rukun Islam yang 5, yang selain daripada orang kata syahadah terutamanya, jika mereka terdiri pada satu kumpulan yang ada kekuatannya, macam saya sebutkan tadilah, jika mereka terdiri daripada satu kumpulan yang ada kekuatannya, mereka hendaklah diperangi sama seperti memerangi mereka yang meninggalkan sembahyang dan membayar zakat.
Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan daripada Hanzalah bin Ali bin Asqa bahawa Abu Bakar pernah mengutus Khalid bin Walid untuk membuka negeri. Beliau diarahkan supaya memerangi mereka kerana 5 perkara. Siapa menolak salah satu daripadanya, maka perangilah mereka sebagaimana mereka menolak semuanya, iaitu mengucap bahawa tidak Tuhan melainkan Allah, bahawa Nabi Muhammad Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan. Sa'id bin Jubair berkata bahawa Umar bin Al-Khattab berkata, sekiranya manusia enggan mengerjakan haji, nasihat kami perangi mereka sebagaimana kami memerangi mereka yang enggan mengerjakan sembahyang dan mengeluarkan zakat juga. Jika seorang Muslim meninggalkan salah satu daripada rukun Islam seperti sembahyang dan enggan melaksanakannya, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat mereka hendaklah dibunuh atas dasar had. Saya baca tadilah dalam buku yang satu lagi ni, Imam Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawayh dan Ibnu Mubarak berpendapat mereka hendak dibunuh atas dasar kafir, yang murtad. Manakala orang yang enggan membayar zakat, berpuasa atau mengerjakan haji, Imam Syafi'i berpendapat mereka tidak harus dibunuh. Ada beza. Menurut riwayat daripada Imam Ahmad, ada 2 pendapat yang diketengahkan dalam masalah ini. Pendapat yang paling masyhur adalah dibunuh mereka yang enggan menunaikan zakat. Semua kita tengok kedudukannya dalam Islam dari sudut meninggalkan kata ini. Ada satu riwayat menceritakan bahawa sewaktu para sahabat pergi nak menyerang sesuatu kawasan, dia akan tunggu malam. Dia tengok ada lawangan azan ataupun tidak, dan solat ataupun tidak. Kalau tak ada, walaupun dah syahadah, dia akan serang. Ada juga riwayat sebut pasal perkara tersebut, tentang keadaan mereka ini. Jadi saya akhiri dengan lafaz yang mulia. InsyaAllah kita sambung, kita masuk hadis yang ke-9 lah pula, iaitu hadis daripada orang kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilham ala malaikatil muqarrabin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.